Afghanistan adalah sebuah negara yang secara sejarahnya dicatatkan sebagai negara yang memiliki kerajaan monarki pada tahun 1724, berarti pada awal abad yang ke-18. Sebuah negara muda kalau berbanding dengan Kesultanan Melayu yang dicatatkan lebih awal. Berarti sejarahnya sama saja dengan pembukaan negeri Perak, itu pada sekitar awal abad yang ke-18. Sepanjang Afghanistan terbentuk, berlaku banyak peperangan saudara, banyak rampasan kuasa, tetapi sejarah Afghanistan moden hanya dirujuk oleh para orientalis dan juga para penulis sejarah sebagai bermula pada 1919. Pada tahun 1919 hinggalah Kesultanan yang akhir dibunuh, iaitu pada tahun 1987. Afghanistan melalui banyak siri di mana sultan-sultannya dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Tetapi hanya seorang sultan saja yang melalui proses pemerintahan yang panjang, iaitu pada tahun 1933 hinggalah tahun 1933 hingga 1973, iaitu 40 tahun. Namanya Raja Zahir Shah. Saya berkesempatan menziarahi makam Raja Zahir Shah. Saya berkesempatan menziarahi makam keluarga isteri dan anak-anaknya. Juga bapa kepada Raja Zahir Shah, dari Kandahar sampai ke Kabul dalam perjalanan saya pada tahun 2006. Jadi hari ini saya akan brief pada saudara mix antara factual story dan juga pengalaman peribadi saya, perjalanan 14 hari merentas bumi Afghanistan. Supaya kita dapat lihat selain daripada fakta juga naratif point of view saya ketika menjalankan liputan untuk menghasilkan dokumentari 5 episod mengenai Afghanistan. Pada tahun 1973 muncul seorang lelaki bernama Muhammad Daud, telah pun merampas kuasa dan menjatuhkan sistem monarki. Berarti pada tahun 1973 Muhammad Daud telah merampas kuasa dan menjatuhkan sistem monarki. Tetapi Muhammad Daud tidak dapat mengendalikan negara, kerana negara ni pun saya dah sebut pada tahun-tahun pada 1916 hinggalah 1973 berlaku 7 pembunuhan ke atas sultannya. Diguling dan dibunuh, diguling dan dibunuh, diguling dan dibunuh. Hinggalah Muhammad Daud mengambil alih dan cuba menjadikan sebuah kerajaan non monarki, tetapi gagal untuk mengaspirasikan satu bentuk pemerintahan pada tahun tersebut, sama ada ini adalah diktator, ini adalah demokrasi, hingga muncullah seorang yang bernama Najibullah. Pada waktu itu adalah jeneral tentera, dia merampas kuasa pada Disember 1979. Bila Najibullah merampas kuasa, sebelum dia merampas kuasa, dia tahu bahawa kalau dia tidak mendapat bantuan daripada Rusia dengan menawarkan Afghanistan akan menjadi negara komunis. Jadi Jeneral Najibullah telah meminta bantuan daripada Rusia, dan pada bulan Disember juga Rusia menghantar kira-kira 15,000 tenteranya untuk masuk ke Afghanistan dan membantu rampasan kuasa dan akhirnya membentuk sebuah kerajaan sosialis komunis di Afghanistan. Itu bermulalah era di mana Afghanistan membentuk sebuah kerajaan komunis di sebuah negara yang kita sebut sebagai konservatif Islam. Untuk saudara faham pula uniknya, Afghanistan ini tidak mempunyai Afghanistan adalah sebuah negara yang colourful dengan begitu banyak etnik, tetapi paling besar adalah etnik Pashtun, iaitu 40%, kemudian dia ada etnik Tajik sekitar 15%, dia ada etnik Uzbek sekitar 15%, dia ada etnik Hazara 7% lebih, dan kemudian dia ada macam-macam lagi etnik, menjadikan negara ini adalah negara yang paling asabiah dalam seluruh sejarah negara Islam. Kalau kita nak kaji, kalaulah kita nak melihat proses asabiah, Afghanistan lah negara asabiah yang paling kritikal sejak dia dibentuk pada awal abad ke-18 hinggalah hari ini. Walaupun hari ini saudara melihat perang Taliban, saudara melihat pernah wujudnya gerakan Mujahidin, dan sekarang saudara melihat demokrasi yang dipimpin oleh Ashraf Ghani, tetapi Taliban adalah sebuah negara yang paling utama adalah kepimpinan kepuakannya, iaitu walat. Dan sistem walat nanti saya akan ceritalah bagaimana seorang presiden, seorang apa pun di Afghanistan tidak akan mempunyai kuasa kerana budaya walat ataupun dipanggil sebagai panglima suku yang mempunyai kekuatan ketenteraan telah menjadi sebahagian daripada teras budaya di Afghanistan. Nanti saya sentuh juga rundingan damai yang akan dianjurkan oleh dengan kerjasama Pakistan, Rusia dan juga oleh Afghanistan dan oleh Qatar. Kemungkinan saja akan menemui jalan buntu
apabila Amerika menerbangkan pasukan terakhirnya pulang pada 11 hari bulan September 2021 kerana Amerika telah membuat pengunduran berperingkat. Negara-negara sekutu yang membantu Amerika untuk menjarah Afghanistan pada 2001, negara-negara sekutu telah semua berundur. Pakatan NATO ataupun Pakatan Ketenteraan Atlantik Utara telah pun berundur sepenuhnya daripada April hingga Mei lalu. Berarti Amerika tinggal bersendirian, berundur perlahan-lahan, kemudian akan mengeluarkan semua warganya, akan mengeluarkan semua pejabat dan juga isi kedutaannya, akan meninggalkan Afghanistan dalam keadaan terkotang-kanting setelah Amerika menduduki dan menjarah Afghanistan pada tahun 2001 hingga sekarang, 20 tahun pemerintahan. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila Muhammad Daud telah merampas kuasa dan Najibullah telah meminta pertolongan Rusia untuk menjatuhkan Muhammad Daud pada tahun 1979, timbul kesedaran yang sangat besar di kalangan 4 bangsa utama yang menjadi warga majoriti di Afghanistan, iaitu Burhanuddin Rabbani yang mewakili puak Postu, Abdul Rashid Dostum, dia tak ada puak tapi dia menguasai satu wilayah kerana dia bekas jeneral yang membawa tenteranya yang enggan tunduk kepada Rusia. Dia bentuk juga satu kawasan. Manakala puak Tajik diketuai oleh Allahyarham Ali Shah Mas'ud, manakala seorang lagi adalah Burhanuddin Rabbani. Jadi 4 ini nama besar yang membentuk walot perang mereka dan berperang selama 10 tahun melawan Rusia, iaitu pada tahun 79 hingga tahun 1989. Tinggalan-tinggalan perang tu adalah perkara yang menarik untuk kita ziarah kalau kita melawat Afghanistan ni. Sisa-sisa kereta kebal Rusia, bom, malah saudara boleh mengutip besi-besi bekas bom yang meletup. Malah sisa-sisa bom yang tidak meletup juga saudara dapat temui dengan mudah. Sama ada saudara berada di Kandahar, saudara berada di sekitar luar daripada kawasan pusat bandar Kabul, ataupun saudara dalam perjalanan merentas pergunungan tinggi menuju Bamiyan. Tuan-tuan dan puan-puan, bila perang dengan Rusia, dia telah membentuk apa yang dipanggil Gerakan Mujahidin. Pada tahun 79 dan 89 tu, kalau saudara ada kenal lah ustaz-ustaz yang best ni, ramai rakyat Malaysia yang masuk ke sana dan menjadi pejuang Mujahidin. Bukanlah perkara yang aneh. Pada tahun 79 dan 89, terutama 80-an, apabila kesedaran bahawa kerana sejarahnya dalam era pelepas Perang Dunia Kedua, Afghanistan adalah satu-satu negara yang Islam yang dijarah oleh komunis. Maka umat Islam di seluruh dunia mula merasakan bahawa komunis bererti menghapuskan Islam daripada tanah air Afghanistan. Kerana kepercayaan komunis yang pertama adalah agama adalah candu. Komunis adalah gerakan yang tidak berpegang kepada agama, walaupun ketika Najibullah dan Babrak Kamal memerintah dengan sokongan Rusia, mereka menggunakan kerajaan sosialis dengan menyembunyikan perkataan komunisnya. Mereka menggambarkan diri mereka adalah kerajaan sosialis, iaitu hanya mengamalkan ekonomi komunis. Tetapi kerana Rusia pada waktu itu adalah sebuah negara komunis totok, jadi kedatangan Rusia pada waktu itu dianggap sebagai akan mengkafir ataupun akan menghalang, akan menghapuskan Islam daripada bumi Afghanistan. Jadi bukanlah aneh kalau saudara berjumpa dengan ustaz-ustaz yang berusia 50-an, 60-an macam tu. Dan kalau saudara rapat dan akrab dan mereka adalah pelajar-pelajar Malaysia yang pernah belajar di Pakistan, terutama mereka yang pernah belajar di Peshawar, yang pada tahun-tahun tersebut bergelar tolib, iaitu pejabat pelajar sekolah pondok. Sebanyakan daripada mereka adalah pergi ke sana bukan untuk belajar tetapi berjuang menentang Rusia. Saya tak boleh anggar berapa, tapi ada sumber mengatakan lebih 1,000 rakyat Malaysia yang pernah turun berperang dalam tempoh perang jihad. Dan begitu juga rakyat Indonesia, selatan Thailand dan juga selatan Filipina, kerana kemudiannya rangkaian ini membentuk dan membina rangkaian mereka sendiri pada tahun-tahun di mana berlaku krisis kebangkitan Islam pro Al-Qaeda di Nusantara. Jadi dalam perang dengan Rusia ni tuan-tuan, sampailah tahun 89, Rusia pun berundur setelah 15,000 tenteranya terkorban. 15,000 tenteranya mati. Dan dia tak mampu untuk menangani 10 tahun tuan-tuan, dia tak dapat membantu untuk menewaskan perjuangan Abdul Rashid Dostum, Burhanuddin Rabbani, Gyabuddin Habitiar, dan seorang lagi panglima perang yang dianggap sebagai Lion of Tajik, iaitu Ali Shah Mas'ud. Jadi kerana dia berundur pada tahun 89,
maka Walot ini berunding dan membentuklah sebuah kerajaan Afghanistan yang kota dan juga pembahagian kerajaannya mengikut populasi. Berarti ini timbulnya masalah apabila empat puak ini, walaupun mereka sama-sama berjuang untuk menghalau Rusia keluar, tetapi keempat-empat puak ini tidak dapat meninggalkan asabiahnya. Di mana orang Poshtu yang menggunakan bahasa Urdu Poshtu ni menganggap mereka majoriti. Orang Tajik pula menganggap sekiranya orang Poshtu ingin membentuk sebuah negara Pakistan berasaskan kepada Pashtun, maka mereka orang-orang Tajik tidak akan menyertainya. Begitu juga berlaku pada pemimpin daripada puak Uzbek, daripada puak Hazara dan mereka yang dipanggil sebagai berdarah Afghan. Ini menyebabkan sepanjang tahun 89 hingga 1994, kerajaan Mujahidin tidak dapat stabil. Hinggalah berlaku perang yang besar pada tahun 1964, perang saudara yang paling besar. Kerana keempat-empat mereka ini walaupun bersatu, tapi mereka tidak menyerahkan kawasan mereka. Masing-masing membentuk kerajaan puak sendiri di wilayah masing-masing, yang mana kerajaan persekutuan daripada gandingan empat pemimpin ni, Gabudin Hemmetar, Burhanuddin Rabbani, Ali Shah Maksud dan Abdul Rashid Dostum ni, walaupun mereka bersatu dalam kerajaan ini panggil kerajaan Afghan, tetapi mereka memerintah wilayah mereka secara peribadi berdasarkan konsep Walot. Ini menjadikan Afghan tidak dapat mencapai sebuah kerajaan yang membangun dan sebuah kerajaan yang sepenuhnya dikuasai oleh persekutuan. Jadi pada perang tahun 1964, perang saudara yang dahsyat tu tuan-tuan, 10,000 orang mati. Pada tahun 1964 juga, berjuta rakyat Afghanistan lari dan berlindung di Peshawar. Mereka berada di Peshawar, Pakistan. Ingatlah, mereka lari meninggalkan Afghanistan dan berada di Peshawar, Pakistan. Sampai sekarang pun kita akan nampak lagi tuan-tuan, mereka belum pulang. Kerana mereka orang Poshtu, kerana di bahagian selatan Afghanistan, dia bersempadan dengan Pakistan, mereka mempunyai darah yang sama, Poshtu. Jadi orang-orang yang memakai kurta labuh dan berjambang tu, dia imej dia hampir sama je, iaitu mereka adalah orang yang Poshtu. Kemudian apabila pada waktu itu Osama bin Laden yang bersimpati dan seorang ahli perniagaan yang sangat kaya daripada Arab Saudi bersimpati, dia menjadi mediator Amerika Syarikat. Dia menjadi mediator Amerika Syarikat. Kemudian dia berhubung dengan pelajar-pelajar Talib. Talib ni adalah bermaksudnya pelajar. Tetapi dicampur dengan kata kolokial Urdu, dia menjadi Taliban, iaitu para pelajar. Samalah macam kita kata salam daripada kata Arab. Tetapi dipindahkan ke dalam bahasa Melayu bersalam, jadi perbuatan. Dia bukan lagi kata, dia bukan lagi ucapan. Macam itulah bila ada imbuhan Taliban tu, dia bukan lagi Talib, iaitu dalam arti kata pelajar, tapi Taliban ni aktivis pelajar. Lebih kurang macam saya kata tadi lah, salam dan bersalam. Wujudlah Taliban. Maka Amerika Syarikat apabila melihat Afghanistan selepas Rusia berundur, kerana Amerika Syarikat melabur dengan begitu banyak menghantar bantuan persenjataan untuk membantu orang Mujahidin mengalahkan tentera Rusia, maka Amerika Syarikat mahukan sebuah kerajaan yang pro-Amerika. Tetapi dia tidak dapat mencapai matlamat tersebut kerana kerajaan campuran yang dibentuk oleh pejuang Mujahidin telah mencetuskan perang saudara yang panjang. Dan akhirnya pada dalam tempoh lepas perang saudara 1964 tu 2 tahun, Osama bin Laden datang dan dia berunding dengan seorang yang bernama Mullah Omar. Mullah Omar ni dia memimpin para pelajar pondok yang lari daripada Afghanistan dan berada di Pakistan. Kemudian pelajar pondok ni membina rantaian. Dalam tempoh 2 tahun pada tahun 1996, Taliban telah menggerakkan apa yang dipanggil sebagai perang ke atas Mujahidin. Jadi kerajaan Mujahidin jatuh pada tahun 1986 setelah Taliban melancarkan gerakan menjatuhkan kerajaan Mujahidin yang telah mencetuskan perang saudara di 1986. Maka jadilah dia sebuah negara Taliban. Tahun 1996. 1994 perang, 1996 jadilah dia sebuah negara Taliban. Bila dia menjadi sebuah negara Taliban, tuan-tuan, tuan-tuan pun tahu dalam tempoh 1996 hingga 2001 berlaku banyak peristiwa di Afghanistan. Terutama satu adalah Amerika walaupun menyokong Taliban, dia tak sangka bila Taliban mengambil alih negara tersebut pada tahun 1996, Taliban akan menjadi jauh lebih dahsyat daripada kerajaan Mujahidin yang mereka sokong tapi tidak bersatu padu. Di mana apabila Taliban naik, Mullah Omar telah melancarkan apa yang dipanggil sebagai kerajaan Islam, tapi telah mengamalkan beberapa tindakan yang tak dapat diterima oleh negara Islam dan bukan Islam, seperti menembak mati wanita yang tidak memakai burqa, menembak mati lelaki yang tidak bersolat Jumaat,
menjalankan hukuman-hukuman hudud dengan banyak ke arah menembak mati. Jadi hukuman tembak mati diamalkan di jalanan tanpa perbicaraan yang adil, di mana orang-orang yang berada di dalam Taliban berkuasa membunuh siapa saja, terutama di atas satu terma yang paling membimbangkan kerana dianggap mereka ini adalah pro-Amerika. Berarti apabila Taliban mendapat sokongan Amerika, dia melancarkan sebuah kerajaan Islam anti-Amerika. Dan pada masa yang sama, Bin Laden yang telah pun dipengaruhi oleh kegarahan ingin mendirikan negara Islam di atas kejayaan Taliban menakluk Afghanistan. Dia telah menggunakan Afghanistan juga sebagai pergerakan Al-Qaeda kerana Osama Bin Laden adalah seorang warga Arab Saudi yang sebelum ini menjadi orang tengah Amerika untuk menyalurkan bantuan dan gerakan kepada Taliban. Tapi apabila Taliban memerintah dan dia kemudian memusuhi Amerika dan menjadikan Afghanistan sebuah negara Islam berorientasikan hukuman bunuh yang ekstrim, dan Osama pula pada waktu itu ingin melancarkan membina dunia Islam. Dia melancarkan Al-Qaeda yang kemudian mempengaruhi begitu banyak rantaian gerakan-gerakan persenjataan yang berada di negara-negara Islam untuk menubuhkan negara Islam. Itu yang kemudiannya cenderung untuk membentuk sebuah lagi wilayah Islam dengan menggunakan rangkaian pro Al-Qaeda tu yang kita kata nak membentuk sebuah negara Islam Mindanao campur Borneo, campur Brunei, campur Semenanjung, campur Indonesia dan campur dengan selatan Thailand. Yang saudara lihat rantaian tersebutlah kemudian membina Pasar Kuat, membina Jemaah Islamiah. Rangkaian tersebutlah kemudiannya membina Abu Sayyaf, membina Kesatuan Mujahidin, macam-macam lah yang rangkaian yang yang mencetuskan keganasan di banyak negara-negara di Asia Tenggara. Apabila 5 tahun Al-Qaeda berada, jadi dia ada dua sudut pandang tentang Afghanistan. Satu adalah kerajaan Taliban yang mengamalkan undang-undang Islam dan hukuman bunuh yang berleluasa. Yang kemudian adalah Al-Qaeda yang menggunakan platform Afghanistan untuk melancarkan operasi menubuhkan sebuah negara Islam seperti Afghanistan di luar Afghanistan. Jadi bila September 11 berlaku, di mana 4 kapal terbang yang dilancarkan tu, di mana 2 berjaya merempuh bangunan WTC tu, blok barat dan blok timur. Kemudian sebuah berjaya merempuh Pentagon dan sebuah lagi yang dalam perjalanan ke White House berjaya ditembak jatuh. Maka Amerika Syarikat menganggap bahawa ini adalah tanggungjawab Al-Qaeda, dan oleh kerana Al-Qaeda telah diberi perlindungan oleh Taliban, Amerika Syarikat telah membuat satu keputusan unilateral, iaitu keputusan tanpa mendapat restu daripada PBB. Tetapi seperti biasa, Amerika disokong oleh sekutu dia, terutama daripada NATO, daripada Eropah ni, Britain, Itali, sekutu-sekutu dia lah, Jerman. Kemudian dia juga mendapat sokongan daripada banyak negara-negara yang pada waktu itu melihat Afghanistan sebagai pusat keganasan. Maka satu perang telah dilancarkan pada tahun 2001. Jadi daripada 2001 ni tuan-tuan, nak menuju ke September 11 2021, iaitu akan genap 20 tahun ataupun 2 dekad, menjadikan Amerika adalah penjajah terpanjang dalam tempoh 200 tahun Afghanistan ni. Amerika adalah penjajah terpanjang yang berjaya menjajah Afghanistan selama 20 tahun. Jadi Amerika sejak daripada usaha Obama, tapi Barack Obama gagal melaksanakan, walaupun salah satu ucapan presiden yang ketika dia bertanding pilihan raya adalah untuk mengundurkan tenteranya daripada Iraq dan akan mengundurkan tenteranya, tapi gagal. Kemudian saya beritahu pada saudara, ketika Trump menjadi presiden, dia juga ingin melaksanakannya tetapi gagal. Tetapi apabila Joe Biden menjadi presiden, dia telah melaksanakannya. So saya ingat sekarang kalau tengok data semalam saya research, kurang daripada 2,000 tentera Amerika berada di sana, dan mereka akan berundur sepenuhnya pada sebelum 21 September 11 2021. Apa yang menjadi isu sekarang tuan-tuan adalah ketika Amerika mula meninggalkan bandar-bandar utama, kerana Amerika dah mengurangkan jumlah tentera dia hingga kepada 2,000 orang. Bandar-bandar ni mula ditawan oleh Taliban kerana tentera Afghanistan bergantung sepenuhnya kepada kekuatan tentera Amerika. Jadi tentera Mujahidin, tentera Taliban yang dulunya dijatuhkan, kini menganggap mereka akan mengambil alih kembali kerajaan kerana mereka adalah kerajaan sebelum datangnya penjajahan Amerika, dan mereka tidak mengiktiraf pilihan raya
yang melantik Presiden yang terawal Hamid Karzai dan Presiden sekarang Ashraf Ghani. Dia tak iktiraf. Jadi kalau saudara lihat laporan akhir ni, ketegangan sangat besar kerana sebahagian daripada wilayah-wilayah yang ditinggalkan tentera Amerika telah diambil alih oleh Taliban. Taliban kata dia menguasai 250 daripada 350 wilayah yang di luar Kabul. Timbul perpecahan kerana ada dua puak sekarang. Berarti Ashraf Ghani adalah presiden yang akan memerintah negara ini apabila Amerika berundur. Ashraf Ghani. Kerana dia menang pilihan raya. Tetapi pilihan raya itu ada pilihan raya tidak diiktiraf oleh Taliban. Ada dua puak Taliban kerana Taliban juga berpecah teruk apabila pemimpin utamanya Mullah Omar dan meninggal. Dia berpecah teruk hingga kita tak tahu siapa sebenarnya memimpin Taliban. Tapi puak yang berunding, puak yang mewakili Taliban dan berunding dengan Rusia untuk menjadi orang tengah untuk bercakap pula dengan kerajaan Ashraf Ghani, iaitu Zabihullah Mujahid. Jadi Zabihullah Mujahid telah mengeluarkan, dia adalah daripada satu kumpulan mujahidin yang lain, mengatakan bahawa mereka akan mengambil alih Afghanistan sesuai bahawa mereka adalah kerajaan terakhir sebelum datang Rusia. Manakala seorang lagi dulu cakap adalah Habibullah Akhrazada. Habibullah ni pula bercakap dengan nada yang lebih sederhana. Dia menawarkan rundingan damai supaya proses keamanan boleh dicapai di Afghanistan, supaya tidak berlaku pertumpahan darah dan perang saudara yang lebih besar apabila Amerika berundur. Kerana apabila saja Amerika berundur, berarti kerajaan Afghanistan yang ada sekarang adalah kerajaan yang sangat rapuh. Malah terdapat laporan bahawa ramai tentera Afghanistan telah pun lari kerana mereka faham apabila Amerika berundur, kerana mereka pernah memakai seragam tentera, kerana mereka pernah berkhidmat di bawah tentera Amerika Syarikat, maka mereka akan diburu oleh Taliban. Dan pemburuan Taliban ke atas mereka dan keluarga mereka, kerana mereka bimbang Taliban akan melaksanakan hukuman bunuh dengan menganggap bahawa sesiapa saja yang pernah bekerja, yang pernah mengangkat senjata di bawah di bawah sokongan Amerika Syarikat akan dianggap pengkhianat. Jadi berita larinya pendatang-pendatang ini sama ada mereka pergi ke, yang banyak adalah lari ke Azerbaijan. Mereka lari ke Azerbaijan, kebanyakannya lari ke Azerbaijan. Saya fikir kata kemungkinan ke sempadan-sempadan yang lebih dekat, kerana mereka tak mungkin menyusup pergi ke Peshawar, kerana kalau mereka menyusup pergi ke Peshawar di Pakistan, Peshawar adalah salah satu lagi lubuk di mana Taliban bergerak dengan meluas, kerana Taliban pernah berpusat di Peshawar. Jadi itulah saya brief saudara bahawa apabila mereka berundur, itu tajuk di Afghanistan sama ada perang saudara ataupun keamanan. Kalau mengikut jangkaan saya berdasarkan daripada pengalaman dan kerana saya pernah berada di sana 14 hari melaporkan sebelum pergi buat rujukan, sampai sekarang pun saya tak lepas daripada membaca hal-hal mengenai Afghanistan ni. Saya rasa perang dia pun, potensi perangnya tu lebih tinggi, tetapi saya fikir bahawa kemungkinan bahawa tentera kerajaan pun tak bertahan. Saya fikir kata ada kemungkinan presiden sekarang pun akan melarikan diri kalaulah tekanan mujahidin menjadi begitu kuat dan akhirnya Kabul terkepung. Dua perkara boleh kita ramallah bahawa mereka yang pernah memakai seragam tentera akan lari pergi ke Azerbaijan, kerana dulu mereka menyusup masuk ketika perang Nagorno-Karabakh. Siapa yang melihat cerita saya mengenai perang Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan, saya fikir pada waktu itulah tentera-tentera di menyusup dengan membantu perang untuk orang Islam merampas kembali wilayah Azerbaijan. Jadi masa itu ada laluan mereka keluar. Tapi saya fikir yang ada sekarang pun tak mampu bertahan, kerana kalaulah Taliban mengembalikan dasar pemerintahan bunuh dan mengisytiharkan mereka yang pernah menyarung seragam tentera Afghanistan dengan bekerjasama dengan Amerika sebagai pengkhianat, berarti pembunuhan ke atas tentera dan keluarga mereka kemungkinan akan berleluasa. Itu saja yang boleh saya kongsi setakat ni, intro untuk saudara. Saya nak cerita pengalaman saya berjalan dah ada, saya rasa dah load kot episod tu di YouTube. Perjalanan saya ke Afghanistan ni saya bagi brief saja tentang isu semasa lah. Saya pun tak boleh nak detail supaya saya dapat gambaran, oh inilah sejarahnya. Setakat ni siri pengeboman tak pernah berhenti. Saya rasa pengeboman yang terakhir adalah bulan Ramadan pun ada pengeboman. Gencatan senjata pada hari raya, 3 hari, 2 hari di hari raya dia gencat senjata, tak berperang, lepas tu perang balik. Hari raya Korban baru ni tiada gencatan senjata, peperangan berterusan antara Taliban dan juga tentera kerajaan pimpinan Ashraf Ghani yang masih lagi disokong secara ala kadar
oleh saki-baki tentera Amerika yang tinggal. Kerana tentera Amerika yang tinggal pun dah bagi tahu bahawa mereka tidak akan terlibat untuk melindungi tentera Afghanistan. Kerana apa yang mereka buat sekarang ni adalah untuk menguruskan perpindahan aset je. Berarti mereka ada banyak kereta kebal, mereka ada banyak benda yang mereka ada di Afghanistan. So mereka akan buat pengurusan membawa pulang aset-aset ketenteraan hingga 11 hari bulan September 2021 dan kemudian berundur penuh dan tinggallah bumi Afghanistan yang terkontang-kanting. Kadar kemiskinannya tu teruk lah. Mempunyai penduduk yang hampir setara dengan kita. Kalau tak silap saya, Afghanistan ada 33 juta penduduk. Kita 34.3 juta. Jadi dia setara je penduduk dengan kita. Sebuah negara miskin yang sangat dahsyat kemiskinannya. Waktu saya pergi tu 60% daripada rakyatnya berpendapatan bawah $1. Saya rasa angka yang sama je, iaitu kurang RM4 sehari pendapatannya. 60% daripada rakyatnya tiada hasil bumi. Mereka tidak memiliki minyak kerana mereka adalah sebuah negara Asia Selatan. Dia bukan Asia Barat. Di Asia Selatan ni maksudnya sempadannya tu adalah Pakistan dan India. Berarti dia tiada minyak. Sebuah negara yang tidak mempunyai pantai kerana dia berada di tengah-tengah bersempadan dengan India dan Pakistan. Bersempadan sedikit dengan Rusia, bersempadan sedikit dengan Iran. Jadi dia adalah negara yang betul-betul berada di persimpangan antara Asia Selatan dan Asia Tengah. Yang ada hanyalah empangan-empangan besar yang cantik, empangan-empangan yang sangat luar biasa. Sebab tu waktu saya pergi ke sana, kalau makan ikan ni hanyalah makanan orang kaya, walaupun ikan sungai. Kerana satu-satu tempat yang apabila saya menumpang di sebuah rumah seorang penunjuk jalan yang menjadi saya punya pelindung lah. Dia ada sana, saya jumpa dia saya dah cerita pada saya jumpa dia saya lepas di Battleground, di depan kamp Amerika Syarikat. Battleground adalah sempadan di Pakistan, nak masuk melalui jalan darat, melalui Peshawar. Jadi bila saya rasa sangat terhutang budi kepada bapanya, maka saya bawa bapa dia pergi ke sebuah restoran di tepi dam. Restoran tu dibina di mana ikan diletakkan di dalam sangkar di bawah dam tu. Itulah kali pertama ayahnya makan di tempat yang semahal itu pada usia 60 tahun. Itu walaupun dibina restoran tu macam restoran kayu, macam resort biasa aja, tapi dianggap sebagai restoran mewah di sana. Jadi ikan adalah sesuatu yang sangat mahal, sekalipun ikan darat. Saya ingat saya makan tu, ikan tu macam ikan likoh aja. Walaupun dia bukan macam rohu, dia adalah sejenis karp yang senang diternak. Kalau rohu kita nak ternak agak payah dalam sangkar kerana dia mudah stres dan mati. Saya rasa itu ikan karp, jadi dia lebih mudah diternak. Jadi saya makanlah itu. Negaranya miskin, orang dia sangat-sangat miskin. Lepas tu negara ini tercemar oleh dadah sangat teruk. Kalau saudara pergi ke sana, dia orang tak isap morfin yang diproses ataupun heroin yang diproses. Kebanyakannya oleh kerana mereka adalah dalam pasaran gelap. Afghanistan adalah pengeluar bunga popi yang terbesar di dunia. Bunga popi Afghanistan lah yang kemudiannya diseruduk ke Iran dan diseruduk ke Rusia, yang menghasilkan perniagaan black market terbesar pembekalan dadah jenis popi. Colombia dia keluarkan kokain, tapi popi yang menjadi induk kepada heroin dan morfin dalam pasaran gelap dihasilkan lebih besar di Afghanistan. Jadi di Afghanistan ni kalau buah popi itu dia lukakan buah popi, akan keluar getah popi dan getah popi itu digigis. Jadi mereka menggunakan dadah yang terus saja datang daripada benda popi tu. Jadi taklah melalui proses makmal yang complicated dengan pelbagai campuran. Jadi dadah adalah penggunaan yang sangat tinggi di Afghanistan, terutama oleh wanita. Jadi kalau saudara sampai sana tu, oleh kerana wanita ni hidup dia stres, orang lelaki tak bekerja dan sukar bekerja. Jadi orang perempuan lah bekerja menjadi tukang basuh di kamp-kamp Amerika, pengangkut kayu, kutip kayu di hutan dan menjualnya. Jadi kalau saudara tengok, saya tak ingat tajuk dokumentari tu, tapi ada satu dokumentari mengenai drug in Afghanistan. Jadi saudara akan dapat lihatlah bahawa masa saya pergi pun di pasar-pasar memang ramai lelaki hisap bawah jambatan, tetapi wanita mengisap dadah di rumah sebagai benda biasa, diterima dalam amalan masyarakatnya, kerana mereka bekerja, mereka memasak, mereka jaga anak, mereka menganggap itu sebagai release tension. Tetapi kita kalau tengok dalam kacamata psikologi telah memberikan gambaran bahawa wanita-wanita Afghanistan yang kebanyakannya itu
melahirkan anak yang banyak. Poligami diamalkan secara berleluasa, adalah perkara biasa lelaki Afghanistan memiliki lebih daripada satu. Malah secara puratanya ramai yang memiliki 3 dan 4 isteri, terutama mereka yang berada di wilayah luar daripada bandar utama Kabul. Tuan rumah yang saya sewa ni, walaupun dia tidak bekerja dan 3 anak lelakinya, termasuk yang seorang yang menjadi pemandu pelancong saya ni adalah tulang belakang menyara keluarga. Tapi sangat miskin lah kerana dia tak bekerja dan dia ada 3 isteri yang tinggal dalam rumah yang sama. Cuma rumah tu dibina dengan diasingkan pintu je. Rumah pintu isteri pertama menghadap halaman pintu masuk, manakala isteri yang kedua menghadap belah dinding sana, isteri yang ketiga membelakang. Jadi tiap-tiap kali anak dia keluar bermain, saya pun dah tak tahu dia orang saling kenal atau tidak kerana ramainya anak dia. Kerana kadar kelahiran yang sangat tinggi, walaupun sebab tu dia perang dari 1979 dengan sejarah perangnya mencapai 42 tahun. Pertumbuhan penduduk di Afghanistan sangat tinggi. Hingga hari ini mereka menyamai keadaan penduduk di Malaysia. Kita ada 34.3 juta, mereka ada 33 juta lebih. Dia hampir menyamai pertumbuhan penduduk di Malaysia. Dan beberapa amalan konservatif masih lagi diamalkan. Wanita yang curang akan dipotong hidung, tembak, potong tangan. Penderaan kata wanita sangat tinggi kerana negara tersebut masih lagi dianggap sebagai sebuah negara patriarki, iaitu segala kata lelaki adalah perintah. Jadi ketika saya pergi tu, saya lihatlah penggunaan dadah yang sangat meluas di merata tempat. Tapi saya tak banyak masuk dalam kawasan perempuan. Hinggalah bila saya pulang, saya menyaksikan sebuah dokumentari yang dihasilkan oleh seorang pembikin dokumentari British yang menunjukkan bagaimana penggunaan dadah sangat berleluasa di kalangan wanita, terutama di kalangan isteri, kerana mereka memasak, mereka bekerja, mereka melahirkan anak. Lepas tu semua pressure ni menyebabkan wanita dia terjebak, dan kerana Afghanistan adalah negara pengeluar bunga popi ataupun candu dadah pure popi, maka dia lebih mudah memusnahkan Afghanistan, terutama wanita Afghanistan yang saya tak dapat populasi dia, tuan-tuan, berapa bandingan kadar penggunaan. Tapi waktu saya sampai di pasar Kabul tu, saya turun ke bawah jambatan untuk lihat, dan kami dibenarkan merakam pun. Kerana saya pergi dengan pemandu pelancong dan sampai di pasar tu, saya masuk. Oleh kerana walaupun saya tak pakai kurta seperti orang sana, tapi oleh kerana kita dibawa oleh sekumpulan orang yang memiliki senjata dan sangat berkuasa di pasar tu, jadi kita boleh ambil gambar. Dan saya lihatlah bergelimpangan anak-anak muda bawah jambatan menagih dadah. Kecuali dokumentari itulah saya tengok rehab center, dan juga dokumentari kemudian yang saya balik ke Malaysia, saya jumpa satu dokumentari yang diterbitkan oleh seorang pengarah filem, seorang pengarah dokumentari terkenal daripada British. Saya tonton dan saya lihat, terkejut saya tentang begitu luasnya penggunaan dadah di kalangan kaum ibu, menyebabkan kadar kematian bayi dalam kandungan dan kadar kelahiran bayi cacat sangat tinggi. Kesan daripada impak penggunaan dadah yang berluasa di kalangan wanita Afghanistan. Jadi secara ekonominya dia sebuah negara miskin. Kalau dia merdeka, besok pun satu-satu yang dia boleh usahakan adalah pertanian. Tetapi pertanian dia akan menjadi sukar kerana dia tidak mempunyai pelabuhan untuk mengeksport barangan dia keluar melalui jalan laut. Berarti kalau dia menghasilkan pertanian, kalau dia nak cepat adalah menjalankan hubungan membawa keluar hasil pertaniannya ke Iran, dan Iran akan menerbangkannya atau mengeluarkannya dari Pakistan, tapi sangat sukar. Berarti kalau tengok demografi dia tiada potensi, tuan-tuan, dari segi pembangunan cepat. Pembangunannya akan perlahan kerana dia sebuah negara ekonomi, dan lepas tu dia tak ada kemajuan kerana sepanjang perang 42 tahun ni, apa yang dinamakan pembangunan ekonomi itu terhapus sama sendiri. Apa yang dinamakan industri terhapus. Apa yang dinamakan teknologi terhapus. Saya pergi tahun 2006, tuan-tuan. Kita tak tahu siapa juara Piala Dunia. Dan saya tanya orang pun tak tahu Piala Dunia. Saya keluar sampai di Peshawar, saya punya excited tu, kerana saya penyokong England. Saya keluar di Peshawar baru tahu kata Perancis menjadi juara. 4 hari kemudian, 3 hari kemudian. Baru saya tahu. Maksudnya seketika di Afghanistan tu, satu result pun tak tahu. Suku akhir siapa, separuh akhir siapa, saya tak tahu. Kerana saya lihat pusingan awal, saya sempat lihat. Bila saya masuk tu dah nak pergi ke round 16. Langsung tak ada berita. Memiliki televisyen adalah sesuatu yang aneh bagi masyarakat sana. Bukan satu yang istimewa bagi aneh.
sebab tak ada kepentingan apa pun memiliki televisyen. Jadi itu yang menyebabkan salah satu kenapa rakyat tak tahu apa yang berlaku. Rakyat tak tahu bagaimana sebuah kerajaan tak boleh muar, tak boleh membentuk fikiran rakyat kerana sistem komunikasi terhapus terus. Ada wilayah-wilayah diperintah oleh Taliban. Barangkali saya rasa adalah tinggi. Rakyat pun tak tahu siapa presiden mereka. Kerana sebahagian wilayah tu dijarah oleh pemimpin puak. Jadi dia menggunakan konsep warlordism ni. Jadi saya fikir itu antara banyak perkara lah yang saya fikir kata susah. Itu yang semalam saya memberi saranan kepada mereka yang banyak bercakap pasal NGO. Mereka tahu semua benda, mereka boleh melaksanakan NGO yang baik. Saya tengok cakap-cakap di Facebook ni, saya terkejut lah. Dan saya anggap kata kajian rambang berdasarkan data Facebook tu menunjukkan rakyat Malaysia yang sangat pandai lah pasal NGO ni ramai. Jadi saya doa Allah pilihlah mereka untuk hantar mereka menjadi NGO yang membangunkan Afghanistan. Sama ada Abang Syam atau Kak Syam ni, saya doa lah Allah atur elok-elok supaya 9 hari bulan 11 Amerika keluar tu, 10 hari bulan 11 dia orang ni sampai dengan apa cara pun, sekalipun naik angsa kawan saya tu yang sejuk di Karachi tu, yang jaga-jaga tidur tu, dia terus jaga je di Afghanistan, dan mohon-mohon dia jaga di Helmand. Nama tempat tu Helmant. Saudara bacalah sejarah Helmand tu. Itulah kawasan puak Taliban yang paling dahsyat tu, di kerana hukuman pancung, bunuh, tembak dan potong hidung diamalkan secara berleluasa. Itu je cerita dia. Sebab dia adalah the dark side, kerana kita tak banyak bagi perhatian. Dia adalah the dark side of Islamic crisis. Satu lagi sebuah sudut gelap tentang krisis perpecahan di kalangan orang Islam. Sebuah negara yang saya anggap adalah sebuah negara tragedi, kerana tidak ada negara di dunia tuan-tuan yang melalui krisis perang saudara dan perang penjarahan. Dia dijarah 2 kali, jarah Rusia 10 kali, Amerika dijarah Rusia 10 tahun, Amerika 20 tahun. Perang saudara fasa pertama adalah 6 tahun. Perang saudara fasa kedua adalah 96 2001 adalah 5 tahun. Negara yang mempunyai 4 warna perang yang sangat luar biasa.